Okey, Alhamdulillah kita bersiaran kembali. Lalu tadi kita dah sebut beberapa perkara yang boleh menjadi sebab Allah buka pintu rezeki. Dan kita dah sampai pada nombor 4, itulah merapatkan hubungan kekeluargaan. Berdasarkan hadis Nabi yang ada di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nombor 5, itulah banyakkan memberi. Dan kita sebut memberi bukan derma. Kerana memberi itu menunjukkan kita yang memerlukan kepada pemberian. Bukannya orang yang menerima itu, yang meminta itu memerlukan pemberian kita. Antara perkara lain, yang keenam, boleh membuka pintu rezeki kita adalah kesungguhan. Kesungguhan. Dan kesungguhan itu kita boleh nampak daripada kisah Abdul Rahman bin Auf. Bagaimana dia bermula balik daripada kosong ketika mana berhijrah di Madinah. Kemudian nombor 9, antara sebab pintu rezeki boleh dibuka adalah tidak lain tidak bukan kita kena berada pada suasana yang menuntut kita untuk melakukan lebih baik. Itulah dalam bahasa mudah dia, dalam circle, dalam environment, dalam suasana. Sebab itulah kita nampak Nabi SAW telah bina satu pasar bersebelahan dengan Masjid Nabawi yang dikenal sebagai Suq Nakhlah, pasar Nakhlah, supaya para sahabat boleh membina ekonomi di Madinah ketika mana baru sampai daripada Makkah. Dan antara yang terakhir adalah pentingnya untuk ada ilmu dan bimbingan walaupun dalam berniaga, walaupun dalam bekerja. Kerana itulah kata-kata yang terkenal daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, man arada dunya, barang siapa nakkan kebaikan ataupun kesempurnaan dalam dunia, fa'alaihi bil ilmi, dia perlu untuk dengan ilmu. Dan barang siapa nak kejar akhirat pun sama, dia perlukan ilmu. Wa man aradahuma, dan barang siapa nakkan kedua-duanya, dunia dan juga akhirat, maka benda yang sama dia perlukan adalah ilmu. Lalu inilah beberapa perkara, dan untuk mudahnya untuk kita selalunya kita dah buat kebanyakan yang atas. Sekarang ni kita nak kena tunjukkan pada kesungguhan kita. Kita cari suasana yang boleh membantu kita, mengubah hidup kita, dan perlunya untuk ada orang bimbing kita, guide kita, dan orang boleh tunjuk ajar kita untuk dalam kehidupan kita nak menukar rezeki yang secupak untuk menjadi segantang. Mudah-mudahan insya-Allah. Terus saya serahkan balik kepada Al-Fadhil Ustaz Azmi. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Jadi secara ringkasan yang Ustaz tadi sebut, beberapa perkara yang kita kena buat, itu yang menjadi penentu sama ada rezeki kita ditambah atau rezeki kita disempitkan. Jadi bila saya sebut tadi pasal kena jaga silaturahim, jaga kekeluargaan, kena banyak memberi, kena pertikaikan ilmu, dia seolah-olah menjurus sesuatu yang sinonim dengan konsep syukur. Syukur dengan rezeki Allah berikan, dan kita dah biasa dengar, la in syakartum la azidannakum. Bila kita syukur, Allah akan tambah. Dan sebaliknya bila kita kufur, kita buat dosa, kita buat maksiat, kita putuskan silaturahim, dan kita menjadi kedekut, maka kita melakukan sesuatu yang kufur, dan bila kita kufur, inna azabi lasyadid, maka sempitlah pintu rezeki kita. Alhamdulillah. Begitu saya nak perbincangan kita kepada konteks kita bekerja, Ustaz. Okay, bukan lagi konteks kita dengan keluarga, bukan kita dengan masyarakat, tapi ini konteks kita bekerja. Dan bila kita bekerja ni, kadang-kadang ada di kalangan warga kerja, ada juga warga peniaga yang menyatakan bahawa rezeki ni di tangan Allah. Orang yang menentukan. Jadi Allah dah tentukan rezeki kita, dah takdirkan rezeki kita banyak mana. Jadi apa perlu saya kerja lebih? Apa perlu saya buat lebih? Sebab kalau saya buat lebih pun rezeki banyak tu juga. Dan kalau saya buat sedikit pun, saya mak culas ke, tipu ke apa ke, rezeki banyak tu juga. Jadi tak payahlah berusaha sungguh-sungguh. Jadi bagaimana sudut pandang Islam berkaitan dengan ini, Ustaz? Silakan. Okey. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas soalan yang sangat baik. Lalu sebenarnya ini memang salah faham yang banyak berlaku. Yang mana orang gunakan perkataan tawakal, dan perkataan tawakal ataupun dalam bahasa Arab dipanggil tawakul, disalah ertikan. Lalu dia tidak berusaha, dia menjadi culas, dia menjadi cuai, dia buat sambil lewa, dan dia kata ini semua adalah Allah dah tentukan. Lalu seolah-olah dia berserah kepada Allah. Tetapi sebenarnya tidak. Apabila kita faham erti tentang bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah tentukan, dan kita perlu berserah kepada Allah yang kita panggil tawakal. Tetapi sebenarnya tak boleh lari daripada usaha. Sebab itu dalam satu hadis yang banyak diguna pakai
oleh para ulama ketika mana nak sabitkan, nak tentukan bahawa berserah kepada Allah ataupun kita panggil takdir dan juga usaha, itulah hadis yang mana kita boleh nampak sabda Nabi SAW ketika mana ada seorang bertanya, hadis riwayat Imam Tirmizi, ada dalam Sunan Imam Tirmizi, ada seorang bertanya, wahai Rasulullah, aku ada unta, patutkah unta ini aku tidak ikat dan aku berserah kepada Allah? Maksudnya aku tak usaha, aku tak ikat dia, aku biarkan dia dan aku berserah kepada Allah, ataupun patutkah aku ikat dia, aku usaha, kerana nak ikat tu usaha dan baru aku berserah kepada Allah? Maka sabda Nabi tidak, qilah, ikat, usaha dahulu, barulah berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita nampak bahawa sebenarnya usaha itu perlukan dengan tawakal itu yang bergabung dengan usaha. Sebab itulah orang nak faham bagaimana Nabi punya cara tawakal. Sebab Nabi adalah adalah ketua orang yang paling tawakal. Cuba kita tengok Nabi SAW waktu hijrah cukup. Daripada banyak-banyak peristiwa, tengok waktu hijrah. Bagaimana Nabi nak berhijrah, Nabi cari teman. Itulah Abu Bakar. Padahal boleh je Nabi berhijrah dengan Buraq, tetapi Nabi cari teman. Daripada sini juga kita nampak penting dalam sudut bekerja. Kita cari teman yang sentiasa memberi semangat kita untuk bekerja, untuk menambah baik hidup kita. Nabi cari teman, Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar ada 2 ekor unta. Abu Bakar nak bagi percuma pada Nabi. Nabi SAW kata tidak, aku nak bayar, cuma aku tak ada duit, maka aku berhutang. Pun daripada sini kita nampak perlunya kadang-kala ada pengorbanan daripada sudut kewangan. Itu yang bila kita pergi kerja, kita korbankan minyak kita sedikit, kita korbankan kenderaan kita, kita korbankan kita punya tol. Kerana Nabi pun dalam untuk ini Nabi SAW gunakan kewangan sendiri dalam untuk berhijrah. Lalu kemudian Nabi SAW rancang. Nabi tahu orang Quraisy kalau tahu Nabi hilang akan cari Nabi ke semua jalan Madinah. Maka Nabi pergi ke arah bertentangan. Nabi SAW pergi ke arah Yaman. Dan di situ Nabi duduk selama 3 malam. Maka penting kita belajar segala ikhtiar Nabi. Nabi SAW kemudian Nabi tak kata, jom Abu Bakar kita tawakal diambil jalan ke Madinah. Tak. Nabi upah seorang yang bukan Islam pun. Itulah Abdullah bin Al-Uraikid untuk pimpin jalan. Lalu sebenarnya tak salah kalaulah untuk kita bekerja ataupun untuk kita mencari hasil usaha, kita joint venture ataupun kita bekerja sama dengan orang yang walaupun tidak sama agama dengan kita. Lalu itu yang Nabi buat dengan Abdullah bin Uraikid. Dan banyak benda Nabi buat. Banyak benda Nabi buat. Walaupun dah begitu banyak benda Nabi buat, orang Quraisy hampir-hampir jumpa Nabi. Sebab orang Quraisy daki bukit Sur yang 2 jam nak mendaki itu, orang Quraisy daki. Kesungguhan orang Quraisy untuk mencari Nabi. Barulah waktu itu Abu Bakar gambarkan ketakutan dia, kerisauan dia yang orang Quraisy akan jumpa Nabi. Barulah Nabi tunjukkan kepada kita tawakal, wahai Abu Bakar, apakah pandangan kamu tentang 2 orang dan yang ketiga yang menjaganya adalah Allah? Maka kata para ulama sirah, apa Nabi ajar? Usaha habis-habisan. Tunjukkan usaha itu, semangat itu habis-habisan. Barulah tawakal, dan itulah makna yang kita kena faham. Sebab itulah dalam satu ayat yang berada pada surah Al-Hadid, ayat yang ke-22 dan ke-23 pun benda yang sama. Allah tekankan bahawa tawakal itu sebenarnya apabila kita dah berusaha. Dan tawakal itu sebenarnya supaya manusia itu bila dah usaha, dia tak dapat Ustaz. Tak dapat. Seperti yang dia rancang. Kerana kita bukan Tuhan. Bukanlah bererti kita usaha kita dapat 100%. Lalu kat situ barulah datangnya tawakal supaya kita redha. Bahawa apa yang aku buat ini, aku dah buat sebagai manusia aku kena buat. Tapi Allah tak tentukan itu adalah hak Allah. Tapi janganlah pula kita menjadi malas. Tak apalah, Allah dah tentukan rezeki, lalu kita tak keluar bekerja. Ataupun ketika mana kita keluar bekerja, kita kata, alah aku makan gaji je. Maka sebenarnya itu persepsi yang salah. Nabi tunjukkan kepada kita, Nabi pun pernah ambil gaji, jaga kambing-kambing orang Madinah. Tapi Nabi ambil gaji, sampaikan orang, terutama orang Mekah. Orang Mekah panggil Nabi sebagai orang yang paling jujur. Sebab Nabi buat yang terbaik. Nabi SAW itu buat sebaik mungkin. Lalu sebab itulah orang yang kata, alah makan gaji je, Allah dah tentukan rezeki. Aku ni kuli,
sebenarnya itu persepsi yang kurang tepat. Islam mengajar apabila kita nak gunakan nama tawakal, buat sebaik mungkin. Belajar daripada sirah Nabi, bagaimana Nabi buat sebaik mungkin ketika mana nak berhijrah. Lalu sebenarnya bila kita bekerja, kita pun sedang berhijrah. Nak berhijrah daripada kehidupan yang kurang baik kepada kehidupan yang lebih baik. Tapi bagaimana cara bekerja kita? Sebab itulah Ustaz, sebagai penutup, saya cakap banyak pula Ustaz. Sebagai penutup, sebenarnya apakah cara terbaik kita nak tahu kita ni pekerja terbaik? Itulah kita tengok pada hadis yang Nabi letakkan sebagai asas, tidak sempurna iman kamu sehinggalah kamu suka untuk saudara kamu apa yang kamu suka untuk diri kamu. Lalu kalaulah kita sekarang ni pekerja, cuba kita listkan, aku ni kalau jadi bos kelak, jadi majikan, apa benda yang aku tak suka pada pekerja aku. Lalu kita listkan, saya tak suka pekerja yang malas, saya tak suka pekerja yang curi masa, saya tak suka pekerja yang tidak amanah. Lalu kat situ sebenarnya kita kata, kalaulah aku jadi ketua, ini sifat yang aku tak suka, maka sekarang ni bila aku belum jadi ketua pekerja, sifat ni kena tinggalkan. Kemudian kita senaraikan pula, sebab Nabi ajar, iman tak sempurna kecuali kita suka untuk orang lain. Apa kita suka untuk diri kita. Kita tulis pula, apa sifat pekerja, kriteria yang aku suka. Lalu kita tulislah, suka pekerja yang awal, suka pekerja yang buat lebih, suka pekerja yang tak payah suruh, suka pekerja yang boleh membantu. Bukan sekadar bila bagi arahan baru buat. Dia nak membantu daripada awal, dia tolong berfikir, dia bangunkan syarikat. Maka kat situ kita ambil sifat yang kita sendiri suka tadi. Dan itulah Nabi dah ajar sebenarnya, kriteria nak menjadi pekerja yang terbaik, kriteria nak menjadi majikan yang terbaik, kriteria nak menjadi manusia yang terbaik. Bahkan suami isteri pun boleh buat. Kalaulah contoh, aku ni perempuan, apakah benda yang aku suka, senaraikan. Apa benda yang aku tak suka, senaraikan. Dan sebenarnya itu adalah basic dalam Islam. Lalu sebenarnya orang yang mana kata aku bekerja je, sebenarnya itu satu persepsi yang sangat salah. Islam tidak mengajar begitu. Islam mengajar kita untuk fikir kalaulah kita berada di tempat orang lain. Dan sebenarnya hakikatnya Ustaz, pengalaman saya, walaupun sebenarnya saya taklah berniaga sepenuh masa dan lain-lain, tapi pengalaman saya adalah orang yang mana dia gagal jadi pekerja, dia bakal gagal jadi sebagai ketua majikan juga. Kalaulah pekerja pun dia dah gagal, dia akan jadi gagal juga sebagai majikan yang baik, sebagai ketua yang baik. Orang yang dia jadi pekerja yang baik, banyak kes kita dah tengok, majikan akan suka dengan perwatakan dia. Walaupun selepas 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, majikan itu akan bagi dia satu anak syarikat mungkin. Satu syarikat untuk dia jadi majikan pula, jadi ketua pula. Lalu sebenarnya persepsi itu yang perlu diperbetulkan. Itu adalah asas yang Islam letakkan. Sebenarnya Islam tekankan pada semua benda, bagaimana kita boleh berfikir untuk kita jadi orang lain, bukan berfikir sebagai diri kita semata. Saya harap itu dapat membantu Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi rezeki bukan sekadar tawakal membabi buta. Rezeki bukan sekadar mengharap membabi buta saja, tapi dan tawakal pula perlukan usaha yang bersungguh-sungguh, dan usaha tersebut adalah perlukan pengorbanan. Dan pengorbanan inilah pengorbanan masa di tempat kerja, kadang-kadang pengorbanan wang ringgit, kadang-kadang pengorbanan emosi, kadang-kadang juga pengorbanan ego kita. Ya, pengorbanan ego kita yang kita kena korbankan. Dan inilah dia usaha-usaha, bila kita korban akan buat kita lebih qarib, lebih dekat dengan Allah. Dan bila kita lebih dekat dengan Allah, sesungguhnya Allah akan pandang kita dengan pandangan kerahmatan, akan membuka pintu rezeki kita. Tapi sebaliknya, kalau kita bertawakal membabi buta, kita semakin jauh, kita rasa pengorbanan itu menyusahkan. Kita rasa mujahadah itu satu yang bukan dirinya. Jadi dia makin jauh, semakin jauh daripada Allah, makin jauh daripada rahmat Allah. Allah. Terima kasih Ustaz. Jadi seterusnya, Ustaz, sekarang ni kita berada dalam dunia yang penuh ujian Ustaz. Ekonomi menurun, pasaran saham menurun, direct foreign investment pun menurun, ya, harga minyak turun, apa lagi? Sekarang pula dengan COVID-19 kita terbatas tak boleh pergi mana. Jadi macam-macam yang menyebabkan suasana bekerja sekarang ni berubah dan lebih tertekan. Dan ramai di kalangan pekerja-pekerja kita yang menerima impak yang negatif daripada tekanan ekonomi yang sangat kuat ini, menyebabkan gaji mereka
dipotong, allowance mereka dikurangkan, hari kerja dikurangkan kan. Jadi tadi Ustaz kata kita kena berkorbanan kerja lebih. Ya, tapi bila kita kerja lebih, kita buat satu yang di luar kemampuan kita kadang-kadang, bukan kerja kita tapi kita paksa buat. Dan waktu yang sama, syarikat pula tak bayar gaji yang setimpal dengan apa yang kita patut dapat. Disebabkan oleh kekangan ekonomi ini. Dan pekerja mula berpandangan bahawa syarikat tidak berlaku adil. Jadi, apa logiknya saya kena bekerja kuat? Sebab kalau kerja kuat pun, gaji tak naik. Kerja kuat pun, allowance tak ada. Allowance pun tak bayar. Gaji ujung bulan ni pun tak tahu lagi dapat ke tidak. Kenapa perlu saya kerja bersungguh-sungguh? Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Soalan yang memang berlaku sekarang, memang sedang berlaku. Lalu sebenarnya Nabi SAW dah pernah sebut kepada para sahabat, yang mana para sahabat kita tahu orang yang dah berkorban lebih daripada mana-mana manusia pernah bayangkan. Dia bagi segala-galanya untuk Nabi SAW. Tapi Nabi pernah sebut, satunya memang kita tahu, ujian akan berterusan. Ujian akan berterusan dalam hidup. Lagi-lagilah itu memang tidak boleh lari daripada orang-orang yang beriman. Seperti mana dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Tapi saya tidak mahu tekan ke arah itu, tetapi pernah Nabi SAW beritahu kepada para sahabat. Kerana para sahabat ni dia punya kerja, dia punya usaha, dia punya pemberian kepada agama lebih daripada manusia biasa kerja. Dia sanggup gadaikan nyawa dia mungkin. Dia sanggup habiskan semua harta dia. Tapi Nabi SAW pernah sebut satu hadis yang sepatutnya kita guna dan kita pegang. Itulah hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang mana Nabi ingatkan kepada para sahabat. Walaupun kamu dah buat macam-macam wahai para sahabat, tetapi inilah kadangkala yang berlaku. Sebab Allah nak uji, kadangkala yang berlaku. Apa yang Nabi sebut pada para sahabat? Innaha satakunu ba'di athara. Wahai para sahabatku, nanti bila aku dah tak ada, akan datangnya zaman yang kamu akan dipinggirkan. Kamu tidak akan dihargai. Wa umurun tunkirunaha. Dan banyak benda yang kamu perhatikan, yang mana benda itu kamu tak puas hati. Nah, bagaimana orang yang bukan sahabat diberikan itu. Orang yang langsung tak buat pengorbanan ditinggikan. Lalu ini benda yang pasti berlaku pada para sahabat. Maka para sahabat tanya pada Nabi. Nabi tak sebut apa kena buat. Mula-mula. Bila Nabi sebut macam ni, para sahabat tanya, wahai Rasulullah, kaifa ta'muru man adraka minna zalik? Wahai Rasulullah, kalaulah kami ni masih hidup pada zaman macam tu, yang mana kami mungkin tak dihargai, kami ini nampak benda yang kami tak puas hati, apa yang kami kena buat? Dan inilah yang Nabi ajar. Dan sebenarnya kita boleh guna pakai apa yang Nabi SAW ajar. Tu'addunal haqqal ladzi alaikum. Kamu kena tunaikan tanggungjawab kamu sebaik mungkin. Apa yang tugas kamu kena buat sebaik mungkin. Sebab itu dipanggil al-haq, tanggungjawab. Kita diminta untuk bekerja 8 jam kerana itu perjanjian. Lalu kita kena buat. Bahkan kalaulah kita diminta lebih untuk survival syarikat, kita cuba untuk lakukan. Namun bagaimana tentang kita pula? Maka sabda Nabi SAW, kalaulah kita tidak dihargai, was'alunallaha alladzi lakum, apa yang sepatutnya untuk kamu, kalaulah tak dapat dalam masa terdekat, mintalah dengan Allah, kerana Allah akan balas dengan sebaik-baik ganjaran. Memang ramai kata, tapi saya nak sekarang. Tetapi sebenarnya ujian itu Allah yang datangkan. Dan Allah nak tengok keadaan kita bagaimana. Dan yang kita tak boleh lupa adalah Allah takkan uji kalau kita tak mampu. Allah takkan uji. Sebenarnya Allah datang ujian ni, sebenarnya Allah tahu kita mampu. Bagaimana kita nak dapatkan kekuatan tu? Itulah kita tengok balik mungkin selama beberapa tahun kebelakangan ni. Bagaimana Allah dah mudahkan banyak. Jadi sekarang ni Allah tarik sekejap. Jadi sebab itulah jangan jadikan itu alasan untuk kita kurangkan tanggungjawab kita pada orang lain. Tanggungjawab kita kena tunaikan. Kalaulah tanggungjawab kita pun kita kurangkan, maka kita pun menjadi teruk, tak baik seperti orang lain. Lalu sebab itulah kita nampak para sahabat, bila Nabi dah tak ada, macam-macam yang mereka hadapi. Tetapi mereka hadapi seperti mana pesanan Nabi SAW. Lalu sebenarnya para sahabat nak cerita tentang apa yang berlaku sebenarnya semua orang rasai. Macam mana sahabat-sahabat dengar di awal tadi,
saya ni sendiri adalah penceramah sepenuh masa, Ustaz. Penceramah sepenuh masa. Tapi bila tiba-tiba masjid tutup, yang mana tak pernah berlaku, surau tutup, yang mana itulah tempat selalunya saya sebar ilmu. Adakah saya berhenti sebar ilmu? Maka waktu itu saya fikir balik, tak mungkin. Sebab kalaulah saya berhenti, saya dah tak tunaikan tanggungjawab saya. Saya ada ilmu. Maka sebab itulah bila masjid dan surau tutup, maka tanggungjawab saya adalah sebarkan ilmu. Walaupun tak ada masjid, tak ada surau. Maka sebab itulah media sosial, Facebook menjadi tempat. Lalu sebenarnya bila kita tunaikan tanggungjawab kita yang sepatutnya kita buat, maka sebenarnya pasti, walaupun tak lama, Allah akan jadikan apa yang sepatutnya kita dapat, sebab Allah ni tak zalim. Kalaulah kita dah kerja 10 jam dan kita tak dapat bayaran itu kerana kekangan syarikat, sebenarnya Allah akan ganti. Allah akan ganti, mungkin sepatutnya keluarga kita sakit tapi tak sakit. Sepatutnya kita kena bayar sesuatu, kita dimaafkan. Tuan rumah kita kata tak apa, tak bayar sewa. Sepatutnya kita kena bayar. Tapi itu benda-benda yang kadang kita terlepas pandang, Ustaz. Kita hidup pada zaman yang kita dididik untuk tuntut hak, tuntut hak, tuntut hak. Tapi Nabi selalu ajar bagi hak, tunaikan tanggungjawab, tunaikan tanggungjawab. Habis itu kita bagaimana? Allah pasti akan sempurnakan. Lalu sebab itu satu, itu daripada sudut agama. Tapi daripada sudut kemanusiaan, sebenarnya kita jangan pandang apa yang syarikat sedang alami sekarang. Cuba pandang balik apa syarikat. Contoh kalau kita bekerja, apa yang syarikat dah pernah buat pada kita. Daripada mungkin kita tak ada kenderaan, dah ada. Daripada mungkin sebelum ni kita susah nak dapat pinjaman, dah dipermudahkan. Daripada contoh sebelum ni kita tak tahu nak guna komputer ataupun tak tahu nak buat sesuatu, mereka dah bimbing. Ilmu pun satu benda yang besar, dah diberi pengalaman. Lalu sebenarnya orang yang positif, dia akan kekal positif. Tapi apabila kita mula pandang negatif, maka kat situ datangnya payah, Ustaz. Kat situ bukannya payah apa, kita sendiri jadi beban. Padahal kerja itu sebenarnya ibadah, ianya akan menjadi beban. Lalu sebab itulah kita kena pandang daripada sudut kemanusiaan punya, daripada sudut Islam punya, sebenarnya kita cuba lakukan yang terbaik, bantu syarikat. Sebab itu saya suka, macam hadis tadi sebut, jangan pandang kita ni pekerja. Cuba letakkan diri kita ni sebagai majikan. Apa yang akan kita buat kalau kita di tempat majikan? Waktu ekonomi teruk, waktu tak ada pelanggan, waktu yang mana kita selalu berubah, manusia berubah, dah tak nak datang kedai, manusia nak order, manusia nak semua di hujung jari. Itu semua kita kena bantu beri terbaik kepada syarikat supaya syarikat itu boleh bangun bersama, dan di situlah sebenarnya Allah akan berikan tempat kepada kita untuk kita menjadi majikan pula di kemudian hari. Alhamdulillah. Baik Ustaz. Jadi bila sebut pasal ujian, tidak ada hamba Allah yang diuji lebih dahsyat melainkan batang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau baginda lah dengan sahabat-sahabat lah yang menimbulkan muncak segala macam ujian. Dan saya nak petik sebahagian daripada maksud ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 214, apabila Rasulullah dan sahabat-sahabat diuji, dimalukan, diaibkan, difitnah dalam keadaan yang sangat-sangat memalukan, sangat-sangat genting, dan mereka berada dalam penderitaan yang amat sangat, rasa aib yang amat sangat, kepayahan amat sangat, sehingga terkeluar daripada mulut Rasulullah dan sahabat-sahabat, mata nasrullah, mata nasrullah, bila lagi bantuan Allah dah sampai ni? Bila lagi bantuan dah sampai? Allah sambung dengan ala inna nasrullahi qarib. Yakinlah bahawa bantuan Allah itu dah semakin hampir. Bermakna apa? Lagi banyak kita diuji, semakin dekat kita dengan rahmat Allah, dan semakin dekat kita dengan rezeki yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba, kata Ustaz tadi, kita kena tunaikan hak kita. Bukan sekadar menuntut hak, tapi kita kena tunaikan hak kita. Allahu Akbar. Jelas Ustaz ya? Baik Ustaz, nampaknya saya terpaksa melompat ke soalan yang terakhir Ustaz. Soalan terakhir, dan soalan ini juga penting. Yang penting sebab ia telah membentuk pola pemikiran sebahagian daripada pekerja-pekerja kita, sama ada ia yang membentuk motivasi untuk bekerja, semangat untuk bekerja, ataupun melunturkan semangat untuk bekerja. Situasinya begini Ustaz. Betul rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan dalam suasana kita bekerja dan suasana kita berniaga, sama bekerja dan berniaga, ada ramai jenis manusia, ada ramai jenis pekerja juga manusia.
Yang saya nak tarik perhatian Ustaz ialah ada ramai pekerja dan juga peniaga yang dalam waktu sama melakukan dosa. Tidak bersolat, tidak berpuasa, menerima rasuah, kadang-kadang minum arak, tetapi dalam mereka ni bergelumang dengan dosa dan maksiat, mereka ni juga kadang-kadang um, uh, mereka ni pula orang yang naik pangkat. Mereka ni pula orang yang dipandang tinggi oleh organisasi. Mereka ni pula mendapat perhatian daripada pelanggan. Mana keadilannya Ustaz? Orang yang bekerja bersungguh-sungguh, menunaikan segala tuntutan dan hak daripada Allah, solat, puasa, semua jaga, tapi tidak dapat naik pangkat. Customer tak datang kepada mereka. Sebaliknya yang bergelumang dengan dosa ini pula, yang berjaya pula mendapat keyakinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz kepada soalan yang menarik ini. Itulah kadang-kala kita selalu melihat tentang keadilan daripada sudut tersebut. Lalu sebenarnya apabila kita sebut tentang ikhtiar kita, tentang kerja kita, tentang apa yang kita lakukan, kalaulah kita tengok daripada sudut daripada sudut bekerja ataupun daripada sudut berniaga, sebenarnya yang menjadikan kita ke hadapan selalunya adalah kemahiran dan ilmu. Kemahiran dan ilmu itu. Dan kemahiran dan ilmu itu sebenarnya kadang-kala bila orang berniaga, dia kata kenapa aku yang dah buat baik ni orang tak nampak. Lalu daripada sudut itu mungkin dia kena lihat bagaimana cara dia berniaga. Adakah dia dah upgrade ilmu dia ataupun dia dah tambah baik dia punya ilmu. Sebab ilmu sememangnya sangat penting. Begitu juga dalam pekerjaan. Dalam pekerjaan yang dia kena pandang tinggi adalah dia punya apa yang dia dah berikan kepada syarikat ataupun daripada sudut bahasanya Allah, apakah kemahiran yang dia ada. Lalu sebab itu apabila kita melihat, apabila kita selalu bandingkan diri kita dengan orang yang lebih tinggi, kat situlah Nabi SAW sebut wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan selalu bandingkan diri kamu dengan orang yang lebih tinggi. Maka kat situ satunya kita tidak akan syukur dengan apa yang dah dapat. Memang bagus kita tengok orang lebih tinggi untuk improve kita. Tapi banyak orang bila tengok kepada yang lebih tinggi, dia nak judge orang lain. Itu satu perkara yang tidak baik. Untuk melihat kepada orang yang lebih tinggi, untuk improve diri kita, itu sangat baik. Kenapa orang tu boleh naik pangkat, kenapa aku tidak? Apa sifat yang dia ada? Lalu bila kita tengok orang lebih tinggi Ustaz, untuk improve diri kita, kita akan tengok kepada sifat dia yang baik. Apa benda baik dia buat? Walaupun mungkin dia minum arak, walaupun mungkin dia tak solat, walaupun mungkin dia daripada sudut agama lebih kurang sangat kurang daripada kita. Tapi bila kita tengok orang lain dengan niat untuk improve kita, kita akan tengok apa benda baik dia buat, yang mana ataupun kemahiran yang dia ada, yang mana bos pilih dia, yang disebabkan dia naik pangkat. Tetapi apabila kita tengok orang lain dengan sudut untuk judge orang tu tak solat, kenapa naik pangkat? Orang tu tak begitu, kenapa naik pangkat? Aku yang dah solat. Maka kita akan nampak buruk orang dan kita sama sekali tak akan improve diri kita. Lalu daripada sudut perniagaan, nasihat perkongsian saya adalah apabila kita nampak seolah-olah tak adil, maka sebenarnya kita itu sebenarnya maksudnya sombong Ustaz. Itu hakikatnya sombong. Apakah sombong? Nabi sabda sombong itu hanya ada dua. Sombong itu hanya dua. Itulah melihat orang lain lebih teruk daripada kita dan kemudian bila sesuatu benda yang benar itu kita tolak. Lalu sebenarnya nak naik pangkat ianya bukan berkaitan dengan solat. Memang Allah bagi rezeki. Tapi kita kena tengok daripada sudut dunia, syarikat dan yang lain. Apa yang kita dah sumbang? Apa yang kita dah lakukan? Apakah kemahiran yang kita ada? Dan sebab itulah di sini kita nampak dalam kita tengok orang lain yang kita nak nilaikan adil tak adil tadi, sentiasa tengok orang lain untuk improve kita. Tetapi jangan sesekali tengok orang lain untuk nampak keburukan dia. Itulah dia tak solat, itulah dia tak ini, itulah dia tak ini. Itu adalah antara dia dengan Allah. Kita sebagai manusia tak sepatutnya judge yang itu. Tapi sebenarnya sebaik-baiknya kita buang sifat sombong tadi, kita jumpa dengan orang tersebut, apa yang kau buat betul? Apa yang kau buat betul? Sampaikan contohnya yang kau buat ni menjadikan orang
dan apa orang ikut kau. Macam saya Ustaz, saya share sikit cerita saya. Saya bila mula-mula buat kuliah dekat Facebook tak ada orang tengok Ustaz. Seorang pun tak ada. Sekarang ni Alhamdulillah kadang-kala satu program sampai 100 orang. Jadi kalaulah saya tengok orang lain boleh kuliah sampai berbelas ribu orang tengok. Kalaulah saya tengok daripada sudut buruk, dia ni cakap pun salah, bagi pandangan pun tak betul, apa cerita hadis pun baris salah, maka saya takkan boleh improve diri saya. Saya takkan boleh improve. Maka saya nampak buruk dia sahaja. Tapi apa yang betul saya buat Ustaz? Apa yang betul? Saya belajar kepada orang yang tahu, saya tanya, kenapa aku buat Facebook, aku buat live, aku cerita best-best, cerita sirah, cerita hadis, tapi orang tak nak tengok. Rupanya apa Ustaz? Bila saya tanya, dan sebenarnya orang bila kita tanya dia akan kongsi selalunya. Rupa-rupanya silap saya adalah saya tak buat contohnya waktu yang sama. Saya asyik ubah waktu. Lalu penonton pun nak tengok, tak tahu bila nak tengok. Satunya, saya buat ubah waktu. Kejap pukul 6 pagi, kejap pukul 9, kejap pukul 5. Lalu sebenarnya silap saya. Orang tak tengok. Bukannya silap orang lain yang mana orang lain tengok dia. Yang keduanya, saya buat kurang daripada 30 minit. Selalunya kena lebih 30 minit. Yang ketiganya, saya tak war-warkan, saya tak buat poster. Lalu orang tak tengok. Ini daripada sudut saya. Lalu apa yang kita boleh belajar sebenarnya dalam hidup bersyarikat, dalam syarikat ataupun bekerja, bila nampak seolah-olah tak adil orang lain naik pangkat, sentiasa tengok kenapa apa baik yang dia buat, apa betul yang dia buat sampai dia dipilih. Dan supaya aku boleh belajar, supaya saya boleh improve. Tetapi jangan sesekali kita tengok buruk orang, sebab bila kita tengok buruk orang lain, sebenarnya kita adalah orang yang sombong. Kita tak akan belajar. Kita sendiri tak akan improve. Dan kita pun tak akan menjadi majikan yang baik kalaulah kita dipilih untuk menjadi majikan, sebab kita sentiasa melihat yang buruk. Kita akan menjadi seperti lalat Ustaz, hanya mencari sampah. Kita tak akan menjadi seperti lebah yang mana mencari sumber untuk mendatangkan kebaikan pada orang lain. Itulah jawapan yang saya boleh beri. Saya nak sebut daripada hadis dan lain-lain, tapi daripada sudut bahasa mudahnya, itulah ringkasannya Ustaz. Harap dapat membantu insya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu lagi sebagai penambahan juga, kita boleh lihat bahawa bila seorang itu berhubungan dengan dosa, mungkin Allah nak menunjukkan kemurkaannya dengan memberi lagi, ya, supaya dia terus lemas supaya nanti sampai ketika Allah boleh azab dengan sungguh-sungguhnya, yang kita panggil sebagai konsep istidraj. Ya, jadi kita sebagai pekerja kita melihat itu dari segi kalau dia buat begitu, dapat juga kita nampak bahawa sebenarnya kita cuba elakkan daripada melakukan begitu. Dalam waktu sama, seperti saya cakap, ialah kita cari pula apa benda yang dilakukan dengan yang betul. Alhamdulillah. Ustaz, kita dapat banyak soalan Ustaz. Saya rasa kalau kita jawab ni mau kita mulai di sini Ustaz. Saya tak soalan. Kita patut fikir beberapa soalan. Soalan pertama ni kita tukar sudut pandang, bukan daripada sudut pandang seorang pekerja, tapi kita pandang daripada sudut pandang seorang majikan. Ya, daripada majikan. Bila berlaku ni soalan daripada Cik Hilman. Bagaimana pula dalam tempoh PKP ni di mana pekerja tidak bekerja dan duduk di rumah, ya, adakah majikan masih lagi bertanggungjawab untuk membayar gaji dan upah kepada pekerja yang walaupun tidak ada produktiviti dan output daripada mereka? Pada waktu sama pula pekerja itu kena pula menanggung kehidupan keluarganya, keperluan kehidupan anak-anaknya, dan perlukah majikan membayar gaji mereka ni padahal mereka ni tak ada output pun? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Lalu sebenarnya ianya kembali kepada sifat kemanusiaan. Sifat kemanusiaan. Orang yang apabila dia beri lebih, maka waktu itu dia akan dapat lebih. Tapi sebenarnya daripada sudut majikan, apabila adanya tempoh PKP ni, sebenarnya ianya bergantung kepada kita sebagai majikan. Adakah kita ini sebagai leader yang betul? Kita ini ada sifat leadership ataupun tidak? Kita ni orang menjadi, kadang-kala ada sebahagian majikan yang mana dia ketika mana waktu bekerja dia hanya sekadar mengarah. Buat tu, buat ni. Lalu dia pun dapat pekerja yang mana buat kerja bila dia arah. Tetapi sepatutnya sebagai seorang majikan, kita cerita daripada sudut majikan pula,
itulah dia kena pandang daripada sudut dia kena train staff dia. Dia kena menjadi leader, menjadi contoh untuk staff dia. Maksudnya apa? Jadi waktu PKP ni, jadi kalaulah contohnya tak ada kerja, lalu kenapa dia tak cuba kalaulah pekerjaan perniagaan itu boleh digitalkan, maka dia digitalkan. Kalaulah kuliah pun boleh jadi digital. Sebelum ni orang tak nak dengar kuliah, orang nak tengok live, orang tak nak. Kalaulah kuliah pun, agama pun boleh jadi digital. Orang buat kat Facebook, orang semua buat kuliah berkongsi. Maka sebenarnya itulah dia sepatutnya kena berubah untuk jadikan supaya pekerja itu tahu apa nak buat. Itu satu. Kita kena jadi seseorang yang boleh membimbing pekerja itu nak buat apa walaupun tak ada sesiapa pandang. Kadang-kadang kita selalu nampak pekerja ni tak buat kerja. Tapi sebenarnya pekerja tu dia tak tahu nak buat apa. Sebab dia tunggu arahan kita. Tapi sepatutnya seorang majikan yang betul-betul ada sifat leadership, ada sifat pembimbing, ada sifat sebagai seorang penunjuk. Macam Nabi Ustaz. Kita tengok Nabi. Nabi SAW, Nabi ni bukan kerja Nabi suruh je. Nabi bukan. Nabi adalah leader. Nabi adalah pembimbing. Lalu waktu Nabi SAW ada ataupun tak ada, para sahabat dah tahu apa yang mereka kena buat. Waktu Nabi SAW dah wafat, walaupun Nabi tak suruh engkau pergi ke China, engkau pergi ke Konstantinopel, engkau pergi sana. Tapi Nabi dah jadikan para sahabat ini tahu apa tugasan dia. Maka sebab itulah sebagai majikan, kalau ada kewangan, maka sepatutnya kena bagi tugas pada staf. Kena bimbing tugas untuk buat staff tadi, untuk buat kerja tadi dan bagi gaji kepada mereka. Tapi kalaulah syarikat sendiri tak ada kewangan, syarikat pun terputus kewangan, maka sebenarnya dia perlu ubah dia punya cara landscape kerja dia. Banyak syarikat yang saya tahu Ustaz, daripada contohnya dia buat contohnya baju, dia ubah kepada jual kuih kerana dia nak jaga staff dia. Dia taklah sebab dia dah ada simpanan, dia tak kata tak apalah korang semua cuti tanpa gaji. Ini bukan satu majikan yang baik. Satu majikan yang baik dia akan fikir satu kapal. Macam mana seorang staf yang baik dia akan fikirkan satu kapal, tanpa dia maka kapal tu akan karam. Begitulah juga majikan. Kalaulah majikan yang baik, majikan yang ambil berat. Contohnya dia ada staf 100 orang. Ada staf 100 orang. Salah satu syarikat dekat Seksyen 13 pun macam tu. Dia adalah kedai kereta. Waktu PKP ni tak ada kereta datang. Dia jual kuih Ustaz. Jual kuih. Kenapa? Sebab tak nak berhentikan pekerja. Lalu majikan yang baik dia akan cari alasan untuk bantu. Bukan dia cari alasan untuk abaikan. Dan kalaulah dia cari alasan untuk abaikan, dia tak bagi gaji sebab tak ada productivity. Padahal dia sendiri yang tidak produktif. Dia sendiri yang tak cari ruang. Waktu PKP ni berapa banyak orang yang tak masak. Dia boleh dalam bidang masakan, dalam bidang sesuatu. Dia ada staf 100 orang, dia boleh buat sesuatu. Contoh, maka majikan yang tidak produktif, maka di situlah pekerja pun tak akan dapat gaji, akan diberhentikan. Dan bila pekerja lama diberhentikan, kerana pekerja tak akan nak tunggu selagi mana tak ada tugasan, tak ada pendapatan, maka dia kena train orang baru. Bila kena train orang baru, dia lupa, maka dia punya syarikat punya pendapatan akan kembali kepada bawah. Sebab dia kena train orang baru. Sebenarnya pendapatan syarikat bukan daripada bos sahaja. Sebenarnya ini adalah satu kapal dan satu kapal tu perlu dijaga. Datangnya badai, datangnya ombak yang besar, datangnya ribut, akan kekal satu kapal walaupun terpaksa tukar arah. Jadi walaupun syarikatnya kerja bidang lain, tapi sekarang ni dah tak ada kerja tu, dah tak ada tender contoh. Maka dia carilah sesuatu untuk tambah pendapatan supaya terpelihara dan selamat akan dia punya pekerja-pekerja dia. Itu pandangan peribadi saya. Saya bukanlah orang pandai berniaga Ustaz, tapi itu pandangan peribadi. Bagus dia tukar arah. Macam mana sebuah kapal bila nakhoda dia nampak ada batu karang kat depan, dia akan tukar arah. Maka mengapa why not syarikat itu tukar arah sekejap, cari sesuatu yang boleh memberi pendapatan, yang boleh meningkatkan kehidupan untuk pekerja-pekerjanya. Kalau dia buang pekerja tadi, seolah-olah dia kena train satu pekerja yang baru. Dan di situlah pendapatan dia akan menyusut. Sebab syarikat punya pendapatan berdasarkan pekerja-pekerja yang lain juga. Alhamdulillah. Baik Ustaz, kita melihat sudut pandang majikan ini, kita mula-mula kita akan lihat dari segi sudut tuntutan hak.
sudah ada perjanjian antara majikan dengan pekerja bahawa gaji akan dibayar sebanyak sekian-sekian dengan syarat kerja dilakukan. Tapi bila berlakunya PKP, tak dapat buat kerja, syarikat majikan kena memikirkan bagaimana menunaikan hak ini. Di sini Ustaz kata dia kena be kreatif, cari cara lain. Carikan bidang cara perniagaan yang lain untuk mendatangkan hasil supaya gaji dapat dijalankan untuk kelangsungan hidup. Ada soalan lagi Ustaz, nampaknya penonton kita ni tak nak berhenti Ustaz. Saya takut kita kena jam di sini ni. Ini soalan daripada Nurul Haida Idros. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Nurul Haida. Tak tahu daripada mana ya. Nurul tanya, adakah kita sebagai hamba Allah berhak mengukur keberkatan pekerjaan seseorang sedangkan waktu PKP setiap orang mempunyai masalah masing-masing? Wajar tak kita nak mengukur keberkataan pekerjaan seseorang itu? Silakan Ustaz. Okey. Terima kasih Ustaz. Lalu sebenarnya yang mengetahui tentang keberkatan hanya Allah. Sebab Allah yang memberi. Lalu sebenarnya kita sebagai manusia, kita diajar banyak kali oleh Nabi SAW untuk sentiasa menilai ataupun mengukur diri kita. Bukan untuk mengukur orang lain. Lalu orang lain itu kalau nampak buruk, memang Nabi ajar untuk tegur. Itulah amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi kita tidak wajar untuk mengukur keberkatan orang lain. Kenapa dia buat kerja sedikit tapi rezeki dia banyak walaupun dia begini-begini. Maka sebenarnya itu bukan tugas kita. Tugas untuk mengukur orang lain adalah tugas Allah sebenarnya. Itu adalah tugas Allah. Lalu daripada sinilah, kalaulah saya boleh tarik perhatian pada sahabat, ketika mana daripada sudut sangka baik pun, 3 hari ataupun 2 hari sebelum Nabi wafat, padahal Nabi dah nak wafat ini. Hadis daripada Jabir bin Abdullah pun benda yang sama. Nabi SAW ajar jangan bersangka buruk. Jangan bersangka buruk. Lalu daripada situ kita nampak kita tak wajar mengukur seseorang itu. Adakah rezeki dia berkat ke tidak? Adakah rezeki dia bagaimana? Kenapa? Dan sebagainya. Kita sewajarnya ukur rezeki kita. Adakah rezeki kita berkat? Sebab rezeki adalah perantaran untuk dapat yang halal. Dan kita dapat yang halal melalui rezeki, melalui kerja, melalui perniagaan. Lalu sebenarnya kita sentiasa melihat diri kita. Bila diri kita lihat, sentiasa sebenarnya tak ada masa pun nak tengok diri orang lain Ustaz. Betul. Sentiasa lihat diri kita, tak ada masa pun nak lihat diri orang lain. Baik Ustaz, rasanya kita kena berhentikan kita punya siaran di sini Ustaz. InsyaAllah kalau ada rezeki, ada peluang yang Allah berikan kita, insyaAllah kita boleh ke udara untuk pusingan yang kedua pula. Sebab